محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة والدينا لمشايخنا ومعلمينا وخصوصا إلى وخصوصا إلى هدي اسمه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahul qawlana. Allahumma arzuqna al-ilma wal-fahma wal-aqla wal-hikmah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amma ba'd. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan taufik, i'anah dan ta'yid, dan mudah-mudahan kita dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah penuhkan hati kita dengan cahaya ma'rifah, dengan cahaya iman, dengan cahaya Islam, sehingga dengan penuhnya cahaya itu kita dapat kemudahan untuk beramal dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan dipenuhkan cahaya di dalam hati kita, kita menjadi hamba yang Allah Subhanahu wa taala redha dan kita redha. Seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita buat walaupun tak banyak seperti mana orang terdahulu, tetapi semoga dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tersambung kitab kita muka surat yang ke-6, baris yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan melihat engkau. Saja situ rasa. Qala musannif rahimahullahu ta'ala dan melihat engkau akan pertolongan Allah Ta'ala pada berbuat ibadat itu. Maka orang yang redha dengan Allah Ta'ala dan beroleh keredaan Allah, ya, pada ketika itu dia ini berada dalam keadaan yang tidak mempertikaikan setiap ketentuan Allah, sama ada ketentuan itu baik atau ketentuan itu tidak baik. Sakit pun dia redha, sihat pun dia redha. Kenapa dia boleh redha? Sebab dia berpegang sekalian takdir ini datang daripada kekasihnya. Itu dia. Ya. Jadi jika kita meletakkan, kita berpegang, ya, kekasih kita adalah Allah, pada ketika itu setiap takdir yang datang daripada kekasih kita itu, maka semuanya baik.
Rabbana ma khalaqta haza batila subhanaka fakina azabannar. Sihat itu semua orang suka. Tapi ketika sakit, ada yang tidak suka. Kenapa? Sebab dia memandang kepada sakit, dia tidak memandang kepada yang memberi sakit. Kenapa perlu memandang kepada yang memberi sakit? Kerana yang memberi sakit itu tidak akan sekali-kali memberi sakit dengan rasa kemurkaan. Sebab itu sakit itu didatangkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hadis mengatakan orang yang sakit itu dihapuskan dosa. Mana mungkin sakit itu tidak baik jika kita memandang kepada Allah, kerana dengan didatangkan sakit lalu dihapuskan salah. Takkan tak baik, tuan-tuan? Didatangkan sakit pada kita tidak baik. Tetapi jika kita memandang, maka didatangkan kepada kita yang tidak baik itu juga baik. Kerana apa? Kerana didatangkan sakit itu kerana menghapuskan salah. Baiklah, tuan-tuan. Jadi baik, sebab jika kita memandang kepada yang memberi sakit, lalu dengan diberikan sakit itu, diberikan ujian itu kerana mengkafarahkan segala dosa. Baiklah, tuan-tuan. Pada ketika kita dah pegang ketika itu, tuan-tuan, kita dah pegang macam tu. Jadi akibahnya, tuan-tuan, pada ketika kita percaya dan kita yakin sangat-sangat. Percaya, yakin sangat-sangat. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akibahnya apa? Kita mendapat pertolongan daripada Allah. Kita percaya. Masalah sekarang kita tahu tapi kita tak percaya. Ini masalah dia. Kita tahu tapi tak percaya. Kita tahu yang tu datang daripada Allah tapi tak percaya. Sama seperti mana kita tahu Allah kekal tapi kita tak percaya. Kenapa kita tak percaya? Sebab kita masih kasih lagi kepada yang tidak kekal. Kita masih sayang lagi kepada yang tidak kekal. Kita masih berusaha sungguh-sungguh kepada yang tidak kekal, sehingga kita meninggalkan yang kekal. Siapa yang kekal? Allah. Selain Allah tidak kekal. Jadi selama ini kita tahu, tetapi kita tidak percaya. Bila kita tidak percaya, maka tidak boleh mendatangkan tahqiq. Sungguh-sungguh yakin. Kita yakin tapi tak sungguh-sungguh yakin. Dah macam mana tu? Yakin tapi tak sungguh-sungguh. Ni bahaya, tuan-tuan, bila tak sungguh-sungguh ni. Bila tak sungguh-sungguh ni, tuan-tuan, maka duduk dia pada tempat orang yang ragu. Kita percaya, kita tahu tapi tidak percaya. Kita tahu Allah wahdaniyat, tetapi kita tak percaya ada kuasa lain yang memberi bekas selain Allah. Jadi tak wahdaniyat. Ada kuasa lain yang masih lagi yang boleh memberi bekas selain Allah. Ada kuasa lain yang masih lagi boleh memberi mudarat dan memberi manfaat. Walhal yang boleh memberi mudarat dan memberi manfaat hanya Allah. Kerana Allah itu bersifat dengan kudrah. Tak boleh lagi kita nak mengesakan, mewahdaniyatkan segala sifat Allah. Sebab itu saya ulang perkataan ini dalam Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita boleh iyyaka na'budu, tetapi kita tak betul-betul tahqiq tentang wa iyyaka nasta'in. Ketika itulah kita bertuhankan diri. Aku boleh buat, ada duit boleh buat. Bila tak ada duit, tak boleh
Siapa kata tuan-tuan? Apa kata? Itu saya pernah kongsi dengan tuan-tuan tahun 93. Saya pergi haji tak ada duit tuan-tuan. 2 minggu nak pergi barulah ada hamba Allah hantar saya, bagi saya duit. Tanya, ustaz nak pergi Mekah ya? Kata ya, kata. Dia bagi saya duit tuan-tuan. Saya tak ada duit. Jadi ketika kita bukan kena wajib berpegang, yang memberi mudarat, yang memberi manfaat hanya Allah. Ketika kita pegang diri kita, ni tuhankan diri tuan-tuan. Aku sihat boleh buat ibadat. Siapa kata? Kita sihat tak mampu lagi. Aku pandai baca Quran, aku boleh baca Quran. Siapa kata? Ramai orang pandai baca Quran, tak boleh baca Quran. Tak mahu baca Quran, tak nak tengok Quran. Jika tidak ada pertolongan Allah, sebab itu iyyaka na'budu, ketekunan kita, keazaman kita untuk buat ibadat. Tapi jangan lupa, jika kita meninggalkan wa iyyaka nasta'in, ketika ini yang disebut oleh ulama tentang syirik khafi. Ni yang sebut dalam kitab hikam ni tadi, bergantung pada diri. Aku boleh, aku boleh, aku boleh, aku boleh. Tuan-tuan, bila aku boleh, kita pegang tak? Qiyamuhu ta'ala binafsi ni tadi. Ini dia pergi pada usul tuan-tuan. Dia perginya kepada tauhid. Jika kita iyyaka na'budu, kita tidak wa iyyaka nasta'in. Ini bahayanya. Sebab yang bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsih hanya Allah. Yang berhajat kepada Allah, selain Allah semuanya ihtiyaju ilaihi, semuanya berhajat kepada Allah. Macam mana kita kata sihat, kita boleh, ada duit kita boleh, tahu kita boleh. Ketika itu kita mula nak bergantung dengan diri kita sendiri, berdiri dengan kaki kita sendiri. Kita mula nak mengambil sifat Allah secara tak langsung. Itu yang kata kita tak cakap, tapi kita buat. Kita tak cakap, aku berdiri dengan kakiku sendiri. Jangan. Pada ketika itulah kita mula bergantung selain Allah. Bila masa kita mula berhajat kepada Allah, itu yang saya kata, bila susah, bila sakit, bila ada masalah. Ketika sakit, kita mula berhajat kepada Allah, bertuhankan Allah semula. Ketika kita sihat, kita rasa aku boleh, aku boleh. Dan ketika kita dalam keadaan itu, kita mati. Macam mana tuan-tuan? Ketika masa itu, kita tak yakin sungguh-sungguh, tak percaya sungguh-sungguh tentang sifat Allah qiyamuhu ta'ala binafsih ni tadi, kita mula bergantung selain daripada Allah. Ini kena jaga. Kita tak mampu tuan-tuan kalau tidak ada pertolongan Allah. Buat apalah tuan-tuan, nak buat apalah. Hatta kita nak makan ni pun, makan itu nak makan, jika tidak ada pertolongan Allah, nescaya rezeki yang ada pada tangan bukan milik kita. Tadi tengah hari tuan-tuan, saya di madrasah makan timun. Sini panggil timun lah, tembikai. Sini panggil watermelon. Timun Cina. Masuk di mulut saya separuh, separuh lagi saya terlepas tuan-tuan. Saya bagi tahu dengan sahabat di depan. Ini dikata takdir Allah. Walaupun seketul timun Cina ini ada pada tangan kita, tetapi bahagian kita separuh saja. Dan separuh lagi bukan milik kita, bukan hak kita, bukan ditakdirkan untuk kita, lalu dijatuhkan oleh Allah.
bukan kau punya. Ketika itu kita redalah. Yang ni yang kita balik kepada qada dan qadar pada makan pun nampak qada qadar, pada jalan pun nampak qada qadar, pada hidup nampak qada qadar, pada rezeki nampak qada qadar. Selesai tuan-tuan. Jadi hati kita mula tenang dan kita sentiasa berharap dengan pertolongan Allah. Selesai tuan-tuan. Hidup senang macam tu. Tenang hidup. Sebab apa? Sebab kita melihat dan melihat engkau akan pertolongan Allah pada berbuat ibadat itu. Ini yang katakan wa iyyaka nasta'in. Hebat manalah kita tak mampu. Itu dia. Lepas tu kita kena selalu balik pada dia. Kunci dia senang tuan-tuan. Selalu balik pada Allah. Ya. Sebab itu pentingnya ilmu tasawuf. Ya. Kenapa penting ilmu tasawuf? Sebab ulama sebut begini. Pada kalimah tasawuf itulah intipatinya yang terkandung di dalam ilmu tersebut. Ta, sad, waw, fa. Ta, takwa. Sebab kata ulama apa dia? Intipati isi ilmu usul adalah tasawuf. Intipati ilmu usul, ilmu tauhid adalah tasawuf. Baik. Ihsan. Apa ihsan? Itu yang Allah hadiskan. An ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Ya, kita buat ibadat ka'annaka tarahu, seolah-olah melihatnya mana boleh melihat Allah? Tak boleh tuan-tuan, nak melihat zat Allah tak boleh. Lalu macam mana kita nak duduk ka'annaka tarahu? Ini yang disebut oleh ulama tasawuf. Rasa, ada rasa zauqi ni tadi, ma'iyah. Rasa bersama dipandang oleh Allah. Macam mana ya Ustaz dipandang oleh Allah? Lalu saya tanya diri saya dan tuan-tuan, kenapa kalau kita pergi tempat seram, rasa kita dipandang? Ada. Kita pergi kubur, kita pergi tempat ini, kita rasa, oh ini macam ada benda ni. Tuan-tuan nampak tak benda tu lagi? Jadi kenapa kita boleh rasa? Sebab kita ma'rifatul hantu. Kita lebih ma'rifatul hantu daripada ma'rifatullah. Kita kenal hantu lebih dari mengenal Allah. Kita rasa. Kita kenal mana lagi? Ketika kita lebih percaya kepada perkara itu, rasa. Ini dikatakan zauqi. Tak kala kita duduk di tengah kubur gelap, orang tak ada seorang-seorang, mula rasa tak? Rasa dah. Ni ada benda ni. Kenapa duduk dalam surau, di rumah seorang-seorang pukul 3 pagi tak ada rasa langsung? Ni pukul 3 pagi bangun ni, nak sembahyang tahajud, tak ada rasa. Ka'annaka tarahu tu tak ada. Maka kata Nabi SAW, fa illam yakun tarahu. Kalau kau tak boleh nak rasa zauki tu, belajar dulu. Fa innahu yaraka. Maknanya kau sentiasa dipandang oleh Allah. Kita tak boleh lepas daripada pandangan Allah. Ni. Jadi inilah yang kena ada. Bila kita duduk pada tempat sentiasa bersama Allah. Macam mana Ustaz bersentiasa bersama Allah? Apa sifatnya? Sifatnya apa tuan-tuan? Caranya macam mana? Dalam kita kaifiat untuk kita menuju kepada ma'iyah ini. Rasa
tentu ada kaifiat. Jangan lupa Allah. Jangan lupa dia. Ketika kaifiat untuk menuju kepada ma'iyah ni tadi. Kau ingat aku ingat. Kalau sentiasa ingat, macam mana tuan-tuan? Ada rasa bersama kan? Sentiasa ingat. Masalahnya, kita sentiasa lupa. Macam mana nak rasa bersama? Jadi kita tengok diri kita, muhasabah diri kita, dalam diri kita, dalam hidup kita. Kita ingat banyak yang mana? Kita ingat mana banyak? Ketika naik kenderaan, mana kita ingat? Ada? Lepas tu ketika mula kahwin, ingat semua tak? Ke isteri kita? Ingat dia 2 tahun dah kahwin. Saya nak tanya. Mula-mula kita kahwin, ingat tak? Selalu ingat tak? Selalu. Pergi tandas ingat. Tak? Pergi kerja ingat. Tak? Pergi mana pun kita ingat. Sebab baru kahwin. Lama sikit kahwin. Tak ingat dah. Mula kahwin, tiap-tiap setengah jam, tiap-tiap 1 jam, mesej tuan-tuan. Ya tak? Lama dah kahwin. 3 hari sekali. 3 tahun kahwin. 30 tahun kahwin. Dan tak kemulah. Kenapa tuan-tuan? Sebab mula kahwin itu, kasihnya itu besar. Ketika kasihnya itu besar, pada ketika itulah kita sentiasa ingat. Ketika kasih itu mula dibahagi-bahagi. Kasih ke saing, kasih ke mengair, kasih ke burung, habis dah. Duk ku gitu. Retina kita duduk belakang kita, awak tak tahu dah. Duk ku gitu. Ketika kasih ini berpindah, ni jaga dah tuan-tuan. Orang yang kita kasih pada awalnya, jatuhkan sangkau burung kita, mati burung. Kita nak marah ke tak? Marah tak tuan-tuan? Marah tak ke orang betina kita? Marah. Maka ditanya oleh isteri kita, mu dak sayang aku dah ke? Mu sayang mana lagi? Mu sayang burung ke? Mu sayang aku? Pula dah. Dah. Kenapa jadi begitu? Kerana pada ketika berpindah kasih, dia tak ada rasa. Hilangnya tak ada rasa. Tak tuan-tuan? Hilang tak ada rasa. Sebab apa? Ketika mula berpindah kasih, berpecah kasih, terbahagi kasih. Jadi hilang Allah dalam hidup kita, tak ada rasa. Sebab kasih telah terbahagi. Pada ketika itu, kasih kita banyak di mana? Kalau kasih kita banyak pada harta, ketika hilang harta kita, pada ketika itu, kita akan teringat memikir sedih. Kerana di situ tempat kasih kita banyak. Tetapi jika mana kasih kita itu banyak kepada Allah, hilang harta kita, hilang binatang pemeliharaan kita, maka kita tidak akan bersedih kerana di situ kasih kita sikit. Tak gitu? Jadi selama ni kita sedih, risau di mana? Situlah tuan-tuan. Dan kena jagalah. Sebab akan ditanya oleh Allah. Maka akibatnya, apabila kita kasih itu lebih daripada selain Allah, maka kita akan tidak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa tu kita akan langgar Allah. Masa tu kita akan lawan Allah.
Sad pada tasawuf itu safa, bersih. Jadi sebenarnya orang yang nak takut dengan Allah mesti dia pergi ke sifat kedua, bersih. Itu dalam tasawuf kan. Dia ada tahalli. Apa dia? Mujahadah untuk membersihkan sifat-sifat mazmumah. Bersih diri, zahir batin. Zahir, sifat mazmumah bersih. Itu yang saya bagi tahu di masjid mana saya cakap. Kita kata kita baik dah, pandai, belajar lama dah, kita rasa kita baik. Tiba-tiba kita bawa kereta, orang brek. Rasa nak marah tak? Rasa nak marah tak? Lalu kita pun makilah dia. Maki, cilaka, ini macam-macam keluar. Habis segala benda dalam dunia ni keluar habis dari mulut kita. Benar gitu? Dosa tak agak-agak? Ke boleh pahala maki tu? Saja saya nak tanya, kita ini kerjaya tetap kita. Kita hebat dah, ngaji banyak dah, guru banyak dah. Kadang-kala kita boleh sanad lagi. Nak sampai ke Rasulullah, agak-agak Rasulullah terima tak orang yang suka maki ni? Kita tak maki masa di masjid, kita tidak maki masa di surau, tapi masa bawa kereta ya, tak boleh. Saya ustaz kata, tak boleh ustaz. Tuan-tuan, pada ketika itu wajib tak kita maaf dengan orang tersebut? Wajib tak tuan-tuan? Jadi nak cari mana orang tu? Ni kat highway ni. Nak cari mana ni? Orang kita maki ni nak cari mana? Bukan ada alamat tuan-tuan, tak ada alamat. Jadi dalam hidup kita berapa puluh orang yang telah kita maki sebab kita bawa kenderaan. Gagak sangkut tak tuan-tuan? Dosa dengan Allah, taubat selesai. Dosa dengan orang wajib minta maaf. Jadi macam mana nak minta maaf? Macam mana nak minta maaf? Rupanya kita kata kita hebat, amal kita banyak, ilmu kita banyak. Tatkala Allah uji kita ketika kita memandu, keluar jahat kita. Keluar jahat kita. Enak? Keluar jahat kita. Barulah kita tahu, aku ni jahat lagi. Tapi yang paling jahat, ketika kita jahat itu kita letakkan pada kenderaan yang di depan kita. Aku tak jahat, dia jahat. Sebab dia brek banyak kali, dia kata. Ketika itulah, ni jaga ni. Ya, baik. Betul bersih. Wow, wara. Kalau dalam kitab hikam disebut, wara ini orang yang berhati-hati. Apa dia berhati-hati? Berhati-hati jika mana dia mula melupakan Allah. Ini dalam kitab hikam Ibn Athaillah. Dia mula berhati-hati. Takut dia ni lupa kepada Allah. Kenapa tuan-tuan? Ketika dia mula ingat Allah, dia akan jaga. Yang ni Allah tak suka, yang ni Allah suka. Dan ketika kita mula lupa Allah, pada ketika itu kita tak berhati-hati. Kita langgar semua. Halal, haram, Allah marah, Allah kasih, kita buat belaka. Tetapi kita mula berhati-hati saat kita takut kita melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itulah kita ni wara. Fa, huruf yang terakhir pada tasawuf, fana'un, binasa. Apa yang binasa tuan-tuan? Ketika itu kita membinasakan selain daripada mula kita pegang. Makhluk tidak memberi bekas, dunia tak beri bekas, nafsu, syaitan. Sebab yang maha berkuasa hanya
Oh, selesai tuan-tuan. Diri aku tak memberi bekas. Walaupun aku sehat, aku tidak mampu untuk iyyaka na'budu. Walaupun aku ada harta, aku masih tak mampu iyyaka na'budu. Kerana selain Allah tidak boleh memberi mudarat, memberi manfaat. Selesai tuan-tuan. Bertasawuf lagi dia. Maka huruf yang keempat, fa ini lebih ke arah pergantungan kita dengan Allah. Selesai tuan-tuan. Kalau lebih pergantungan kita dengan Allah, selesai. Saya pun tengah belajar tuan-tuan. Saya cakap je pandai. Tengah belajar. Bergantung tak betul-betul dengan Allah? Atau bergantung dengan orang? Bergantung dengan duit? Bergantung dengan itu? Saya kena belajar. Saya kena mujahadatun nafsi. Kena sungguh-sungguh mujahadah. Alhamdulillah tuan-tuan. Saya rasa rahmat sungguh ketika Allah takdirkan saya membuka satu madrasah di Terengganu. Rupanya tuan-tuan, bukan madrasah itu matlamatnya. Rupanya Allah nak ajar saya tuan-tuan macam mana kau nak bergantung dengan Allah. Orang datang jumpa saya tuan. Orang datang jumpa saya. Ustaz, berapa kos? Saya kata tak ada kos. Orang tanya, berapa kos Ustaz nak buat semua? Saya kata tak ada kos. Sebab saya tak buat kos. Macam mana Ustaz? Tak ada macam mana. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Tuan-tuan, pasti ke ada duit, pasti ke ada dana, boleh berjaya tuan-tuan. Pasti tak? Tuan-tuan pasti tak? Saja saya tanya tuan-tuan. Kalau ustaz ada duit, ustaz dana, insya-Allah selesai ustaz. Wajib tak selesai tuan-tuan? Tuan-tuan nak jawab pun takut. Nanti saya kata selesai kang, takut syirik khafi, dia kata. Pandai tak syaitan ni tuan-tuan? Syaitan pandai. Tatkala kita mula bergantung selain pandai dia. Juga pandai. Kisah ni tuan-tuan, kisah Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir satu hari didatangi oleh iblis. Satu gumpalan awan datang dekat dia. Lalu dia kata, wahai Syekh Abdul Qadir, akulah Tuhan. Lalu Syekh Abdul Qadir kata, wah, kalam Tuhan bila harfin, bila sautin. Tak ada huruf, tak ada suara. Macam mana kau boleh cakap dengan suara? Tak? Gelak iblis. Tak tahulah gelak iblis macam mana, tak tahulah. Ya. Lalu kata iblis apa dia? Wahai Syekh Abdul Qadir, ilmumu telah menyelamatkan kamu. Suka Syekh Abdul Qadir. Sebab iblis keluar buah ngelah tuan-tuan. Ilmumu telah menyelamatkan kamu, kata iblis. Syekh Abdul Qadir kata, bijak iblis ni. Dia buah juga buah ngelah kata. Kata Syekh Abdul Qadir apa dia? Yang menyelamatkan aku bukan ilmuku, tetapi yang menyelamatkan aku adalah Betul ke tuan-tuan? Ilmu kita boleh selamatkan kita. Kita tahu mengumpat tu haram, tak selamat pun lagi. Kita tahu yang ni haram, tak selamat lagi. Kita tahu yang ni haram, tak selamat lagi. Rupanya kita tidak ditolong oleh Allah. Jaga tuan-tuan, Masya Allah. Baik. Mudah je tuan-tuan. Kalau dengan Allah ni mudah je. Kita percaya Allah, ingat Allah, tidak meninggalkan Allah, sentiasa rasa bersama Allah, selamat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui. Macam mana tu Ustaz Maha mengetahui? Tuan-tuan, zat yang Maha mengetahui, kalau kita tengah susah, takkan dia tak tahu tuan-tuan? Kalau kita ada masalah, takkan dia tak tahu tuan-tuan?
Kalau kita ada keperluan, takkan dia tak tahu, tuan-tuan? Ustaz, tak terjadi pada saya pun ketika kita tak mempercayai Allah. Ni jaga ni. Baik. Allahu. Jadi, itu dia. Dan menuntut engkau akan sesuatu yang memelihara akan iman itu. Dan suka engkau meninggalkan berbuat ibadat itu, maka adalah sebab demikian itu kerana nur pada hati engkau. Dalam pada kita melakukan ibadah, kadang-kadang kita rasa lemah buat ibadat ketika nur dalam hati kita mula kurang, tuan-tuan. Kerana nur pada hati engkau mengetahui ia orang yang menyalah suruh Allah Ta'ala dan lupa padanya. Ketika nur mula hilang dalam hati, ketika itu kita mula melakukan kesalahan pada Allah, lemah dalam buat ibadat, meninggalkan ibadat. Ketika cahaya kita mula gelap. Macam mana cahaya boleh gelap? Lampu yang ada cermin, kalau lama pakai tak rajin cuci, gelap tak, tuan-tuan? Gelap lah. Tapi cahaya ada tak? Cahaya ada. Tapi tak terang. Kenapa tak terang? Sebab ada sawang. Mudahlah, tuan-tuan. Jadi kita nak kena usaha bagi cerah ni, buat macam mana? Mudahlah. Jangan cari api. Api ada dah. Api ada dah. Tapi yang tak boleh jadi terang ini sebab sawang itu tadi. Maka berusaha membersihkan sawang. Sawang apa? Sawang mazmumah. Sawang apa? Sawang syirik khafi. Sawang apa? Sawang yang tidak percaya, mula bergantung selain Allah. Bersih. Mula bersih. Tak nak bersih sawang ni susahlah sikit, tuan-tuan. Sebab lubang hak di cermin ni kecil. Kena bersungguh. Hak tepi-tepi boleh, hak tengah ni susah, kena usaha lah. Sebab syurga itu susah. Ini yang dikatakan mujahadah, kena berusaha. Berusaha. Sebab itu jalannya ilmu dan mujahadah. Ilmu, mujahadah. Kena tahu macam mana nak menyucikan sawang-sawang ini. Lalu kita bermujahadah untuk kita membersihkan sawang-sawang ini. Jangan kita ikut je, tuan-tuan. Biarlah. Lama-lama api yang ada pada pelita ini tidak memberi manfaat. Itu dia. Allah. Susah nak buang sawang ni. Saya dulu guru saya, tuan-tuan, ni sekadar cerita lah saya. Guru saya dulu, dia suruh saya pergi tengah bandar. Pakai baju pagoda tu, pakai kain plekat, bawa payung bawa payung, bawa kain plekat satu lagi. Dia tanya, kain plekat ni untuk apa? Dia kata, beli beras, beli gula, beli garam. Dia kata. Dia tanya, kenapa beli beras, beli gula, beli garam? Inilah asas makanan manusia ni. Beras, gula, garam. Lepas tu buat apa? Dia kata. Kata, bawa balik tapi jalan kaki, dia kata. Tuan-tuan, saya ikut kalam guru, tuan-tuan. Saya pergi kedai, pakai baju pagoda, pakai kain plekat.
bawa payung, bawa kain tadi. Jadi bubuhlah beras ni, garam semua dalam kain. Saya pun pikul, bawa payung tu. Sambil-sambil nak sampai rumah, tuan-tuan, macam orang kata macam-macam. Ada orang gila baru, dia kata. Masa tu baru saya sedar, tuan-tuan. Ketika itu saya dah mengajar, tuan-tuan, di Lembah Kelang. Kawasan Selangor ni saya dah mengajar hampir 15 tahun. Baru saya sedar, rupanya saya ni gila rupa. Sebab orang gila, dia tak sedar dia gila. Yang tahu dia gila, orang yang melihat dia gila. Dan kita, tuan-tuan, ketika seorang yang gila ni baca Quran, nampak tak? Kita pun jumpa orang gila baca Quran, kita kata apa, tuan-tuan? Rasa-rasa wali dah ni. Ya tak? Jika kita jumpa orang gila yang tak baca Quran, kita kata apa? Rasa-rasa gila dah ni. Tentu ya balik. Ha? Tapi orang gila yang tak mau ibadat, kita kata tetap waras. Orang gila yang boleh beribadat, solat, bangun malam, kita tengok orang gila semayang di masjid, kita kata wali dah. Kalau orang yang tak gila, yang tak nak semayang ni, tuan-tuan, takkan boleh kita kata waras. Maka gila dia. Tak kala itu dia gila apa, tuan-tuan? Dia gila dengan urusan dunianya. Dia gila dengan urusan nafsunya. Dia gila dengan urusan selain Allah. Ketika itu dia mula melupakan Allah. Ya. Allahu. Ya. Tapi seronok, tuan-tuan. Memang seronok. Ya. Tak percaya, cubalah. Cuba teratah. Cubalah. Kita kata kita bagus dah. Cuba teratah tengok. Ya. Allah. Kita percaya tak dengan Allah? Baik. Kemudian, dan lupa padanya seperti racun bagi hati engkau. Rupanya lalai ni seumpama racun. Jadi hati yang ada racun, maka kena ubat. Nak ubat dengan apa, tuan-tuan? Inilah, dengan zikrullah, taubat, munajat dengan Allah. Baru datang hati yang baik. Ketika datang hati yang baik, mula datang yakin, datang percaya. Ubat dulu hati tu. Ya? Ubat dulu hati kita. Ya, antara ubat hati ni tadi, antaranya mujahadah. Kena mujahadah, tuan-tuan. Baru kita tahu yang kita ni bukan orang baik sebenarnya. Ya. Maka orang yang punya akal, lari ia. Tiada makan ia akan makanan yang ada padanya racun. Orang berakal, dia tak makan makanan yang ada racun, dia akan makan makanan yang baik-baik. Ketika kita mula makan akan makanan yang ada racun, ketika itu kita bukan orang berakal. Jagalah tu. Itu yang saya beritahu dalam kuliah saya. Dunia tak salah, duit tak salah. Carilah banyak-banyak. Tapi ketika dia sampai pada tangan kita, apa rasa di kita? Yang tu salah, rasa tu salah. Ketika mula ada di tangan kita, rasa apa? Mula rasa sombong. Sombong ni dosa. Ketika dia mula sampai pada tangan kita mula rasa tamak. Tamak ni dosa. Ketika mula sampai pada tangan kita mula rasa kasih. Kasih ni dosa. Ketika dia mula sampai pada tangan kita, pada ketika itu kita mula rasa bergantung dengan duit ni tadi. Dah mula dah. Mula-mula datang kasih. Datang dosa dulu. Ketika terlalu lamanya dosa itu, mula datang syirik khafi.
Ni yang kita takut di situ. Pada ketika itulah, jika tidak ada harta, kita kata tak boleh buat apa-apa. Ni salah ni, silap ni. Allah, baik. Allah Ta'ala nak uji kita je, tuan-tuan. Sebenarnya Allah Ta'ala sebenarnya nak uji kita. Kau percayakan aku ke, kau percayakan yang selain daripada aku? Aku uji kau itu je. Itu yang selalu saya kata. Besok ketika kita mula balik bertemu Allah, yang ditanyanya hal dirinya, siapa Tuhan kamu? Ketika hidup kita mula bertuhankan selain Allah, pada ketika itu kita mula keliru di alam barzah. Siapa Tuhan aku ya? Siapa Tuhan aku ya? Siapa Tuhan aku ya? Kita tak boleh jawab. Tetapi kita mula apabila masa hidup kita jazam, kita yakin yang mana Allah lah segala-galanya. Dengan fasih kita akan menjawab, Allahu Rabbi. Dan ni yang orang nak sebenarnya, tuan-tuan. Orang-orang soleh mahu kan, inilah, tuan-tuan. Sikit lagi. Jikalaupun manis dan nikmat sekalipun, walaupun makanan tu manis, makanan tu nikmat, nampak sedap, tapi dalamnya ada racun, maka orang yang berakal tetap tidak akan memakannya. Syahdan. Syahdan wallahu alam, tuan-tuan. Takat tu dulu. Boleh tak, tuan-tuan? Boleh tak? Boleh? Boleh dah. Ya. Kita jangan ngaji banyak-banyak, tapi kita dapat buat apa yang kita tahu. Yang tu yang penting. Apabila kita ilmu kita banyak, tetapi kita tak boleh menanggung ilmu, lalu Allah kata, Allah pandang kita, seekor keldai. Tak kita, masalul lazina hummilut taurata summa lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Macam mana himar? Himar ni kedai, tuan-tuan. Kita himpun ilmu, bawa ilmu, tapi kita tak menanggung atas ilmu, lalu kita ni dipandang pada sisi Allah keldai. Orang pandang kita alim, tuan-tuan. Alimnya dia, pandainya dia, rupa pada Allah keldai. Kita tahu serba-serbi alim lah, tak? Rupanya kita tak minta alim pada sisi Allah. Sebab kita banyak dah, kitab banyak dah. Dah banyak dah kitab ni. Pada ketika itu, pengetahuan yang ada pada kita banyak, tetapi kita masih tak yakin dengan Allah. Pengetahuan pada kita banyak, tetapi kita masih bergantung selain Allah. Pengetahuan kita banyak, tapi kita masih mensyirikkan Allah. Macam keldai. Keldai dia tahu, dia tak tahu, tapi dia pikul. Kalau tengok kitab atas keldai, takut kita. Tak? Kitab Majmu' Muhazzab, kitab Fathul Bari. Takut atas keldai ni tadi. Rupa jika tanya pada kedai, duk bunyi. Sebab kedai tak tahu. Itulah mudah-mudahan Allah pimpin saya, pimpin tuan-tuan. Saya pun cukup takut duduk depan ni, tuan-tuan. Sebab ada hadis, orang yang duduk depan ni dia akan masuk neraka 500 tahun dahulu daripada Yahudi dan Nasara. Saya tak nak macam tu. Saya cukup takut. Sebab kita nak buat kerja ni sebab nak menuntut kasih Allah, menuntut redha Allah. Itu je. Bukan nak apa, tuan-tuan. Ini jalan yang Allah dorongkan kepada kita. Yang ni untuk kita, jalannya untuk dapat redha Allah. Buat. Bukan nak apa-apa, tuan-tuan. Kalau tak ada redha, tak ada kasih, kita dapat apa, tuan-tuan? Tak ada apa-apa pun. Dalam hidup ni tak ada guna satu pun. Jika tidak ada redha, tidak ada kasih daripada
Allah. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah salah-salah kami ya Allah. Ya Allah, jika Engkau melihat atas kami, mula berpaling kasih kami selain daripada Engkau ya Allah, maka Engkau tegurlah kami ya Allah. Kau tariklah kami balik semula ke arah kasih sayang-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Kau tutuplah segala aib-aib kami di dunia dan di akhirat dengan keelokan-Mu ya Allah. Ya Allah, Kau tutuplah segala kebodohan kami, kejahilan kami dengan ilmu-Mu ya Allah. Ya Allah, Kau tutuplah kehinaan kami dengan kemuliaan-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami hamba yang mengasihi-Mu dan mencintai-Mu dan mencintai kekasih-Mu ya Allah, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah orang-orang di sekeliling kami mengasihi kami kerana-Mu ya Allah, dan kami mengasihi mereka kerana-Mu ya Arhamar Rahimin. Allahumma aslih zata bainana wa alif baina qulubina wahdina subulas salam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillah.